Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pelajaran kita, masih di pelajaran ke-22 tingkatan 3 ini, iaitu masih lagi dalam tokoh, pembicaraan berkaitan dengan tokoh sahabat. Kali ini kita akan bicarakan tentang Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Kita lihat objektifnya ialah memahami riwayat hidup Muaz bin Jabal, mempelajari iktibar keilmuan Muaz bin Jabal, mempelajari sebahagian kisah kehidupan Muaz bin Jabal, menjawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Muaz bin Jabal. Muaz, namanya Muaz bin Jabal. Kunyah dia Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Nama ibu Hindun binti Sahl. Hindun binti Sahl. Wafat di Syam pada tahun 18 Hijrah. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berusia 33 tahun. Maknanya mati dalam usia yang sangat muda. Yang berkait pada hari ini yang boleh Ustaz ceritakan ialah Muaz bin Jabal ini meninggal kerana wabak yang melanda Syam pada ketika itu. Hari ini kita dilanda dengan wabak COVID-19. Muaz bin Jabal meninggal dunia kerana dilanda wabak taun yang sangat berbahaya pada ketika itu. Baik, kita lihat bukti keilmuan. Oleh kerana Muaz bin Jabal ini terkenal dengan keilmuannya, kita nak tengok bukti keilmuan dia ialah antara sahabat yang paling dalam ilmu halal dan haram serta alim ilmu Al-Quran. Ini seorang yang paling tahu berkenaan dengan halal haram di zaman Rasulullah SAW di kalangan para sahabat, namanya Muaz bin Jabal. Kerana itu dia dilantik oleh Rasulullah sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Dia dilantik oleh Rasulullah, dihantar untuk mengajar penduduk di situ tentang fiqh dan juga Al-Quran. Salah seorang yang mengumpul Al-Quran di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ni dia yang mengumpul Quran. Dia di antaranya yang kumpul Quran ini kerana Quran diperintahkan oleh Rasulullah agar kalau turun wahyu ada sahabat yang tulis. Sahabat tulis, kumpulkan pada kulit binatang, ada di pada pelepah kurma, tempat-tempat yang boleh tulis, kumpulkan Quran. Hadisnya Rasul tak benarkan tulis, takut bercampur dengan Al-Quran. Ini pada ketika itu. Kita lihat lagi bukti keilmuannya ialah Saidina Abu Bakar dan Umar melantiknya sebagai penasihat dalam urusan hukum hakam agama. Sehebat Saidina Abu Bakar, sehebat Saidina Umar pun melantik Muaz bin Jabal. Orang muda, sangat muda. Masuk Islam pada umur 18 tahun. Meninggal umur 33. Singkat saja kehidupannya, tetapi oleh kerana luasnya ilmunya, tingginya kefahaman dia dengan agama, maka Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar yang sangat hebat ini pun melantik Muaz bin Jabal sebagai penasihat dalam urusan hukum hakam. Kemudian Saidina Abu Bakar dan Umar mengiktiraf keilmuan Muaz dalam bidang fiqh. Dua-dua ni sendiri mengiktiraf keilmuan Muaz bin Jabal dalam bidang fiqh, dalam bidang ilmu fiqh. Kita lihat kelebihan dalam riwayatnya berkaitan dengan kelebihan Muaz bin Jabal. Yang pertama, Muaz sendiri cerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, bersabda kepadanya, lamma arada an yab'athahu ila al-Yaman, ketika mana Rasul nak mengutuskan Muaz ini untuk pergi ke Yaman, jadi wakil Rasulullah di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Muaz, kaifa taqdi idza arada laka qada'un, bagaimana kamu nak menjatuhkan hukum jika dibentangkan kepada kamu, diberikan kepada kamu urusan untuk kamu menghakiminya. Qala aqdi bi kitabillah, aku akan menghakiminya dengan kitab Allah. Qala, lalu Nabi bersabda lagi, fa illam tajid fi kitabillah, kalau tidak ada dalam kitab Allah, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan guna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna hadis. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah,
Kalau Rasulullah bertanya lagi, bersabda lagi, kalau kamu tak jumpa dalam sunnah Rasulullah nak buat macam mana? Qala ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad. Maknanya perah ilmu sungguh. Orang nak perah ilmu ni kena orang berilmu. Tak boleh orang jahil berijtihad. Orang yang cukup ilmunya dia boleh berijtihad. Ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pandanganku. Qala fadaraballahu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadri. Lalu Rasulullah memukul di atas dada Muaz. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah memberi taufik kepada utusan Rasul pertama tu utusan Rasulillah, utusan Allah, itu utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yurdi Rasulullah, dengan perkara yang menjadikan Rasulullah redha dengannya. Jadi itulah antara kelebihan kehebatan Muaz bin Jabal ini. Kemudian kita lihat lagi yang kedua daripada Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim bercerita, dia kata apa? Ataitu masjid ahli Dimashq. Aku pergi ke masjid orang Damsyik, orang Syria. Fa idza halqatun fiha kuhulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku nampak ada halaqah, ada kelompok. Di sana ada kuhulun, iaitu orang tua. Yang tua-tua dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza syabun fihim akhalul aini. Tiba-tiba aku nampak dalam celah orang sahabat Nabi yang tua-tua itu ada seorang muda. Orang muda tu bercelak matanya. Barraqus thanaya, cerah gigi hadapannya. Kullama ikhtalafu fi syai'in, apa setiap kali mereka semua itu, sahabat-sahabat Rasulullah yang tua-tua itu berikhtilaf, berselisih pandangan tentang suatu hukum, radduhu ilal fata, lalu mereka tanya kepada pemuda itu. Fata syabun, budak muda katanya. Qala qultu li jalisin li, lalu aku bertanya kepada orang yang duduk dekat aku, man hadha, siapa orang tu? Qala hadha Muaz bin Jabal. Lalu mereka memberitahuku bahawa itulah Muaz bin Jabal. Lihatlah di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah yang terkenal hebat, yang telah pun begitu lebih dewasa daripadanya, merujuk kepada Muaz bin Jabal kerana kehebatan ilmu yang dimiliki olehnya. Ketiga, kita lihat Muaz bin Jabal, dia sendiri cerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Rasulullah berkata kepada Muaz, makna kata pada dirinya sendiri. Muaz bercerita, inni la uhibbuka, sesungguhnya wahai Muaz, aku sangat sayang padamu. Fala tansa an taqula, jangan kamu lupa untuk kamu berkata, dubura kulli salah, berkata pada setiap kali penghujung solat. Makna lepas solat, dah lepas bagi salam, antara wiridnya kata apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk aku ingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan untuk aku bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan untuk aku memperelokkan ibadatku ini kepadamu. Boleh kita tukar sikit doa ni jadi untuk ramai. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita lihat dalam prisma ilmu, buku teks disebutkan bahawa Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa arhamu ummati Abu Bakar. Apa ni? Orang yang paling penyayang di kalangan sahabat aku, di kalangan umat aku. Orang yang paling penyayang di kalangan umat aku adalah Abu Bakar, iaitu Abu Bakar. Wa asyadduhum Umar, paling tegas Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman, yang paling betul sifat malunya, memang pemalu. Pemalu pula tempat yang betul, bukan pemalu tempat tak betul dah. Orang yang paling pemalu ialah Uthman. Wa aqdahum Ali, orang yang paling pandai untuk bahagian qada ataupun menjatuhkan hukum, perbicaraan hukum, orang tu adalah Ali. Wa afraduhum Zaid, dan orang yang paling
orang yang paling pandai bahagian mirath. Afraduhum ini furud, mirath, iaitu bahagian ashabul furud dalam pembahagian harta pusaka. Orang paling pandai siapa? Zaid. Wa aqra'uhum Ubay, orang yang paling pandai baca Quran namanya Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz, dan orang yang paling alim tentang halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal. Jadi ini antara kelebihan yang ada, yang dimiliki oleh orang muda di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktibar daripada keilmuan Mu'adz bin Jabal ini, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang alim dalam bidang yang kita pelajari. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari agar selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan seterusnya menjadi saham akhirat untuk kita, saham akhirat yang berkekalan. Jadi ini iktibar yang boleh kita ambil daripada kisah Mu'adz bin Jabal ini. Soalan kehebat Mu'adz bin Jabal ialah contoh ilmuwan yang unggul. Huraikan usaha yang boleh dilakukan agar dapat menjadi seorang ilmuwan. Nak buat apa? Nak suruh jadi orang alim? Okey. Ustaz sediakan jawapan. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kerana hanya orang yang berusaha akan berjaya. Kesannya, pelbagai bidang ilmu dapat kita kuasai. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang berilmu agar dimuliakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebagai penutup, sila klik link di bahagian deskripsi di bahagian bawah video untuk jawab soalan. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.